Hai belajar SRT, apa khabar semua? Semoga anda sehat dan sejahtera. Hari ini melalui video penerangan ini, kita cuba capai 3 success criteria ini, iaitu kita menyusun atau pola, mengunting fabrik dan seterusnya memindahkan tanda pola ke fabrik. Are you ready with me? Jom kita mula. Baik belajar, kita semak dulu sama ada pola yang kita telah buat tu, ada tak apa yang perlu ditambah lagi. Alright, so adakah kamu dah ikut video sebelum ini berjaya buat 4? Yes, anda sangat bagus. So hari ini kita tengok dulu, mana satu yang kita tercicir lagi? Yes, kita tengok di sini. Bahagian di sini, kita belum lukis lagi tanda pola bagi putang. Alright, kalau you rujuk nota yang sebelum ni cikgu dah terangkan, kalau kedudukan putang kita kena tentukan siap-siap, nanti bila kita nak pindahkan tanda pola senanglah. So ini ialah tanda pola bagi putang, manakala yang ini untuk lubang putang. Okey, nampak perbezaan. Kalau putang dia ada bulat lah. Okey, untuk lubang putang dia macam ni dan 2 bulatan kecil. So sekarang kita tengok balik design kita. You nampak tak yang ini? Sama tak dengan yang ini? Kan sama? Alright, jadi yang ini sebenarnya helaian ini. Bila helaian ini, kamu boleh bayangkan tak kalau kita pakai vest ini, yang bahagian ini, putang di sebelah yang fabrik bercorak ke yang plain colour, kamu fikirkan sekarang? Yes, kalau you pakai baju macam ni, ini ialah yang plain colour, betul? Kalau kita letak macam ni, ini baru yang bercorak, betul? Okey, ini sama dengan dia. Ini pula yang sama dengan ini. Alright, jadi untuk yang bahagian sini, kita buat tanda pola lubang putang. Setuju tak lubang putang? Yes, fabrik plain ini ialah lubang putang. Manakala nanti bila kita buat yang fabrik bercorak ini, kita akan buat jahit butang. Okey, kita jahit butang di fabrik bercorak. Untuk yang ini lubang putang, nanti kita pinkan, kita putangkan, so dia akan hasil yang sama dengan ini. Alright, so kalau kamu dah kenal pasti, marilah kita lukis ini dulu di bahagian sini. So, macam mana kita nak tentukan kedudukan putang? Alright, cikgu ajar satu teknik. Okey, ini bahagian yang jaraknya keseluruhan kan untuk putang. So, kita ambil pita ukur. Okey, dan sebab you first time jahitan ini, ikutlah kamu, kalau kamu nak 3 putang, kamu perlu buat 3 lubang putang lah. Untuk kali ini cikgu suggest you buat 2 putang sahajalah, sebab nanti masa nak jahit lubang putang pun ambil sikit cabaran untuk kamu. So kita buat 2 putang. Jadi kita lipatkan 2 dulu. Kita dapatkan ini ialah ini ialah titik tengah antara 2 jarak ini. So kalau nak 2 putang, eloklah di sini 1, di sini 1. Setuju? So kita ambil ini. Yes, kita ambil ini, kita buat yang bawah dulu. Nampak tak? Cikgu pun punya 6 cm. You punya berapa? Tak kisah, kamu ambil yang ini, yang titik tengah tadi, kita lipat sekali lagi. Kita sentuh garisan ini. Apa tujuan kita lipat? Yes, kita nak dapatkan titik tengah lah. Kita nak, you buat satu garisan halus di sini dulu. Nampak? So, ini ialah kedudukan yang kita nak letak satu putang. Sama juga dengan ini. Kamu ambil dari hujung ini, sentuh yang titik tengah, sama juga 6 cm. So kamu lipatlah. Sentuh ini. Nampak? Automatik kamu akan dapat titik tengah juga. So saya adjust sekali lagi, tengok sekali lagi kita ambil ini, sentuh titik tengah 6 cm tadi. Ini sentuh titik tengah. Kemudian kita lipat pergi ke 6 cm ni. Yes, tujuan dia kita nak dapatkan satu garisan tengah untuk kita nak letak putang. So bila you sudah dapat garisan A, garisan B ini, so sekarang kita boleh jadikan dia ni. Tanda pola untuk lubang putang. Sebab saya tadi dah jelaskan, ini ialah fabric plain color, yang di sini ialah letak lubang putang. So macam mana kita nak letak? Masih ingat tak masa kita buat jarak ni ialah 1.5 cm. So kita punya putang ialah 1 cm. 1 cm. Alright, so maksudnya balance dia ada 0.5 cm. So untuk jarak di depan saya besarkan
Okey, jarak di depan sini 0.25 cm lah. Macam tu lebih kurang. Okey, so kita buat gini. Kita ambil ini, jarak ini kita tanda kat 0.25 cm, kita buat satu garisan. Okey, kita buat satu garisan 0.25 cm. Kemudian kita tandakan dua bulatan je. Kita buat gini. Okey, nampak tak? Satu garisan GTH ini. Okey, kita tandakan satu ini jarak. Okey, 0.25 cm. Kemudian kita tandakan ini sebagai lubang putang. Okey, boleh? Boleh? Okey, bagi bahagian sini pula pun sama. Ambil dari titik tengah sentuh ke garisan hujung ni, iaitu jarak terakhir untuk yang bahagian putang. Kita lipat dua. Dapatkan garisan halus ni. Okey, so kalau you nak lukis dengan senang, kamu letak di bahagian sini baru lipat lah. Okey, automatik yang pita ukur ni dah boleh kamu gariskan garisan halus. Okey, kemudian kita ambil ini. Okey, kita ambil 0.25 cm. Okey, buat satu tanda. Okey, lepas tu kita bulatkan dua. Okey, so dapat tak yang ini? Lubang putang kat sini. Okey, ini sebenarnya ikut kreativiti sendirilah. Nanti kita punya projek di sini satu putang. Okey, nanti di sini satu putang. Sudah cukup sebab ini ialah projek mini sahaja. So, sesuailah dua sahaja sebab kita jimat masa untuk nak jahit lubang putang secara guna tangan. Alright, adakah kamu dah faham? Satu lagi kita kena buat iaitu, okey, hari itu kita hanya lukis frame supaya you nampak dia punya keseluruhan pola tu kan, dia punya garisan yang patut kita jahit. Tapi cikgu hari ni nak kamu cuba tambah okey, tambah garisan putus di hujung ini. Sebab masa kita jahit bukan start dari sini. Kalau you tak lukis di tepi sini, okey, saya padamkan yang Jun ni, dia mengganggu masa saya nak lukis. Okey, yang tanda pola tadi untuk panduan kan. Okey, saya nak kamu tambah di sini, kelas. Okey, ambil sini. Tandakan garisan putus, tambah sampai hujung. Sebab masa kita nak cantum, contohnya kita nak cantum, okey, pastikan kita jahit dari hujung ni tau. Hujung sampai hujung. Hujung sampai hujung kita kena jahit. So, garisan pemadan ni kita unjurkan. Okey, kita unjurkan garisan pemadan ni supaya kamu tahu masa kita nak jahit tu kena dari hujung tepi kain tu. Okey, kita tambahkan yang ni. Sama juga di sini. Kita unjurkan je Okey, kita unjurkan. Okey, ingat garisan putus tau. Okey. Macam ni, garisan putus. Boleh? Bahagian sini pun sama. Kita unjurkan Okey, kita akan sambung hujung. Okey, sampai sini pun sama, kita kena turunkan. Juga ini hujung ke hujung, hujung ke hujung. Okey, ini pula pun sama semua dah unjurkan tepi ni, nanti kita jahit mula dari hujung pergi ke hujung. Alright, untuk yang lapik jangan lupa pula. Lapik sebab dia tak nampak, jadi cikgu letak satu latar di sini pun sama. Kita kena unjurkan Okey, kita ambil ini, kita unjurkan. Baik, belajar kita checking last sekali sebelum kita nak mula menyusun. Sini kena sampai ke sini Okey. Yang bawah ni pun kita unjurkan Okey, boleh? Hujung mesti unjur habis sampai ke dia punya penghujung. Masa kita jahit start sini, bukan start di sini saja. Okey, tapi ini ialah bentuk corak yang betul lah design kita. Cuma yang ni basi krim pun kita jahit sekali. Terutamanya siapa yang jahit mesin tu, kena dari hujung baru dia kukur. Ini pun sama Okey, hujung. Okey, ini hujung dia. Dah. Okey, nampak tak? Yes, bagus. So, kita checking yang ini pula. Yes, hujung.
hujung, hujung. Okey, boleh? Satu lagi ini. Hujung, hujung, hujung. Okey, hujung, hujung, hujung. Okey, bagus. Satu lagi last. Ini. Okey, mana yang nak jahit kalau ni shoe? Bahagian sini tepi sini. Okey, yang untuk yang tengah-tengah ialah garisan lipatan je. Okey, so untuk bezakan, saya harap ini kamu boleh putuskan lah. Okey, atau you guna yang ni, kamu putuskan yang tepi tu. Diamond shape ni kan? Nanti baru ingatkan diri sendiri mana satu yang you nak jahit. So, saya pekatkan supaya kamu nampak dengan jelas. Saya guna garisan putus dan saya tekapkan. Dah siap ukur. Okey, boleh? So, jelas tak? Kamu boleh stop video dan pergi buat. Okey, jumlah keseluruhan 4. 1, 2, 3. Okey, 4. 4 pola ini mesti dah confirm siap, baru kita boleh mula menyusun pola. Baik belajar, kamu dah sediakan 4 keping pola dengan kemas dan tanda pola yang tepat. Marilah kita sudah boleh proceed ke langkah seterusnya, iaitu menyusun atau pola dan mengunting fabrik. So, kita tengok dulu peraturan susun atau pola atas fabrik. Ini pun sentiasa keluar masa exam tanya you senaraikan 2 ke 3 ke peraturan susun atau pola. So, di sini kita tengok yang first, masa you nak susun atau pola di atas fabrik ialah kain So, masa kita nak susunkan pola iaitu kertas design ni di atas fabrik, pastikan kita follow peraturan ini. Yang pertama, ratakan fabrik yang berkedut dengan menggosok fabrik untuk mendapatkan permukaan rata dan licin. Bagi sesiapa rumahnya ada seterika, cikgu suggest kamu iron dahulu. Okey, terutamanya fabrik yang kedut tu, pastikan iron dulu supaya nanti masa kita gunting, dia tak akan terlebih 1 mm ke terkurang 1 mm gitu. Faham? So, ratakan dulu, gosokkan fabrik tersebut. Kalau sesiapa rumah tak ada fabrik seterika, pastikan kamu boleh macam basuh dulu, kemudian cuba jangan perah, kamu bilaskan dan terus jemur. Biar dia titis kering. So, dia pun boleh jadikan fabrik tersebut rata. Sebab dia kalau ada tarikan daya gravity kan, gravity itu dia boleh menegakkan fabrik juga. Dengan caranya kamu titis kering fabrik tersebut lah. Terutamanya kita punya kain ni hanya 0.3 cm bagi fabrik plain. Untuk yang fabrik bercorak kita perlu 0.2 je. Itu pun sudah ada lebih banyak kain. So, siapa yang belum beli ataupun you tak ada kain, kamu boleh ambil kain yang lama di rumah pun boleh lah. Mana-mana baju yang sudah tak mau, pastikan kamu ambil satu yang plain color, satu yang fabrik bercorak ni ikut design yang kamu dah lukis inilah. Boleh? So, untuk student Cikgu Wun, anda boleh keluarkan yang bahan yang kamu ada, kamu pastikan dia rata dan licin. Kemudian pentangkan fabrik di atas permukaan meja yang rata. You kena ada satu meja yang rata. Kena pasti dan patuhi arahan maklumat pada label. Kan cikgu kata kita punya pola ada 4 keping. So, kamu lihat di sini pun boleh. Ini ialah fabrik pola hadapan macam ni kan. So, di sini dia tak ada tanda lipatan, so tak perlu susun di atas lipatan lah. Boleh ke sini sikit, tak perlu sandar betul-betul tepat. Tapi kalau bagi pola belakang dan juga ini lapik belakang, dia ada 3 bulatan ini tanda lipatan, maknanya kain tu kena lipat. So, dia mesti sandar tepat. Ini mesti sandar tepat. Untuk 2 ni yang tak ada tanda pola tak apa. Lagi satu ialah ikut ira lulus. Kamu tengok fabrik sebenarnya ada ira lulus dia. Macam kayu pun sebenarnya ada ira kayu. So, kalau kamu lihat macam ni. Ini nampak tak? You nampak hujung ni? Kaki ni dah memberi tahu kamu ira dia sebenarnya macam ni. Nampak tak? Ira dia macam ni. Dia ke bawah. So kita kena follow tanda pola. So, apabila kita nak susun, pastikan dia ikutlah ira macam ni. Jangan susun macam ni pula. Kalau macam ni, kamu lawan ira. Kalau kita susun ikut ira fabrik, masa kita nak jemur kain tersebut, dia akan macam follow daya gravity bumi tau. So, dia akan terus tegak you punya baju. Dan kalau you jahit macam ni, boleh juga jadi baju. Tapi dia sebenarnya lawan daya gravity bumi.
nanti tak kukuh. Okey, you punya baju tersebut lah. Okey, itu yang saya faham lah. So, kena ikut ira lulus. Lebih elok kalau kita jahit ikut ira lulus. Kalau kita nak basuh senang, dia tak lawan daya graviti bumi. Okey, kemudian dah kena pasti sudah boleh patuh. Kemudian temukan sebelah dalam fabrik dan pastikan lipatan berada tepi meja. Kemudian satu lagi, temukan sebelah dalam. So, you boleh bezakan sebelah dalam tak? Untuk fabric plan ni, dia sebenarnya tak nampak sangat. Tapi sebenarnya you teliti kan ada satu permukaan yang licin, satu permukaan yang dia lebih kasar. Kalau yang kasar tu sebelah dalam lah. Okey, manakala untuk yang bercorak pun anda boleh lihat daripada segi dia punya warna. Okey, muka mana yang lebih jelas warna dia atau corak dia, kamu boleh bezakan. Dari segi kasar pun boleh bezakan. So, tentukan dulu mana satu sebelah luar, mana satu sebelah dalam. So, untuk Cikgu Wen ini sebelah dalam Kalau saya nampaklah ini sebelah luar. Okey, so bezakan dulu sebelah luar, sebelah dalam supaya masa kita nak mula susun atau pola tu, kita akan temukan sebelah dalam Okey, sebelah dalam temu dengan dalam. Nanti kat luar tu. Okey, corak mesti kat luar. Okey. Langkah seterusnya, okey, susun atau kepingan pola besar dahulu, diikuti pola kecil. Ini ialah sentiasa keluar masa exam. Yang nombor 6 ni kamu kena alert, ingatkan So, antara 4 keping ini, mana satu yang lebih besar? Yes, 2 ni lebih besar lah. So, utamakan 2 ni. Lagi satu ialah ini lapik kat dalam, orang tak nampak kan. So, kita mesti utamakan pola yang lebih besar, baru diikuti dengan pola yang lebih kecil. Okey, seterusnya nombor 7. Permukaan pola pelabel mesti sebelah atas. Okey, ingat ini mesti sebelah atas. Kita tak boleh susun macam ini. Okey, good. Kemudian nombor 8, susun pola sehala pada fabrik corak sehala. Okey, maknanya corak lah, terutamanya kalau you ada corak bunga ke, jangan susun pula bunga terbalik. Searah lah. Okey, kalau you depan dua-dua depan nak bercorak, pastikan dia punya bunga tu searah macam itu, ke bawah. Jangan satu ke bawah, satu hadap sana. Nanti bila you pakai dia akan nampak macam songsang. Itu makna dia lah. So, terutamanya fabrik bercorak mesti searah. Okey, kemudian padankan corak fabrik genggang dan fabrik jalur pada klaim. Yang ini maksudnya kamu boleh pilih nak start daripada mana. Okey, contohnya kalau sekarang kita dua-dua nak pakai ni fabrik yang bercorak. So, untuk bercorak tak apa tak ikut ira pun tak apa, you boleh ikut corak. So, kamu boleh tentukan, okey, saya nak di sini, nanti belakang sekeping pun saya nak follow ini. Supaya dia macam corak dia match. Okey, dia punya corak match. Kamu boleh pilih. Okey, itu maksudnya lah. Maksudnya you boleh pilih corak supaya dia sepadan. Okay, sekarang kita akan sediakan bahan untuk menyusun atau pola betul-betul di atas fabrik. Marilah kita sama-sama menyusun atau pola di atas fabrik. Peralatan yang diperlukan ialah 2 jenis fabrik, 1 bercorak, 1 tanpa corak. Okey, kemudian 4 pola dan juga jarum peniti. Kamu siap-siap pasang macam ni, senang untuk you nak ambil. Alright, anda boleh sediakan siap-siap baru patah balik ke sini. Alright, belajar. Kita mula dengan kain plain dan juga untuk yang fabrik bercorak ini. Untuk kain plain color, pastikan kamu ikut ira macam ni, ira ke bawah. So, nampak tak? Nampak tak dia punya garisan ke bawah? Okey, so ini ira lulusnya kita nak. Okey, kita mula susun dengan yang pola besar dulu, iaitu bahagian depan. So, kalau you rujuk you punya design, memang bahagian depan ini ialah macam ni kan. So, antara ini sebelah luar ni sebelah dalam kan. So, sebelah luar ini kita mau ambil bahagian ini. Okey, so disebabkan bahagian depan kita nak 1 keping plain, 1 keping bercorak. So, cikgu cadangkan kamu kita siap-siap gunting 1 dulu. Okey, kita susun gini. Okey, kita susun gini dulu. Okey, kita ambil 1 gunting kain. Kita sediakan untuk dia. Okey, tengok ada kecacatan tak? Tak ada kecacatan kan?
Okey, so untuk ini dengan plain color ini kita reserve untuk yang ini. Okey, so kita siap gunting dulu. Okey, so ini ialah yang kita nak reserve untuk dia. Okey, kemudian sama juga kita ambil ini. Pastikan rata kita pentang. Okey, kita tekan fabric dan kita gunting. Alright, sepasang ini nanti kita akan jadikan ini bahagian kiri, ini sebelah kanan lah. So ini untuk pola bahagian depan, kita dah siap reservekan kain untuk dia. So kita boleh letak tepi dahulu. Okey, letak tepi dahulu Okey, ini untuk yang fabric besar. Okey, so untuk yang ini kita sudah boleh simpan lipat elok. Kita tak guna lagi fabric yang bercorak. Alright, pastikan kamu temukan sebelah dalam dengan sebelah dalam. Kita temukan. Okey. Okey, kita temukan. Jadi ini bahagian luar lah dan ini bahagian luar Okey, kita temukan. Kemudian kalau you nak ambil hujung, kamu boleh ambil hujung, tapi cikgu rasa kita boleh ambil kat tengah-tengah ni lah. So kita keluarkan jarum peniti, kita pinkan. So kalau tak silap cikgu bagi setiap orang ialah 20 peniti kan. So 20 peniti bahagi 4 pola. Jadi satu pola boleh dapat 5 peniti. Jimat-jimat jangan hilang. Okey, pastikan yang bahagian tajam hadap ke dalam lah. Nanti bila kita nak buat sesuatu kat luar tu, dia tak tercucuk jari kita. So ingat jangan pin terlalu dekat dengan garisan. Kita ambil ini, kita pinkan. Jangan takut pola tu berlubang, tak apa. Dia tak sakit punya. Okey, boleh? Ambil satu lagi. Alright, belajar kita dah siap susun untuk pola yang pertama. So kita boleh lipat macam ni, tak apa, letak tepi dulu. Alright, belajar apabila kita dah siap susun pola hadapan, biarlah kita sekarang susun pola belakang. So kita sekarang ambil keluarkan yang ini sesiku. Okey, sebab cikgu pun tak ada meja tepi sebab dalam kamera ni tak nampak sangat. So saya cuba buat gini saya ambil sudut tepat. So di sini konon-konon ialah tepi meja Okey, konon-konon tepi meja. So kamu boleh lipatkan fabric. Okey, kemudian dia betul-betul tepat. Okey, sandar meja tepi. Sebab kadang-kadang kita gunting fabric ni tak tepat tau. Orang gunting tu, orang yang jual kepada kita tak tepat. So nampak tak, dia ada terlebih sikit. Walaupun sini dah rata, tapi nampak tak atas dia ada sikit. So maknanya orang tu dia susun fabric dan dia gunting tak tepat sangat. Okay, so kalau macam tu, tepi meja ni sangat membantu kita untuk dapatkan garisan yang betul-betul tegak lah. Okay, so saya utamakan yang bawah ini dan saya utamakan tepi dah betul. Okay, nampak tak di sini ada tanda lipatan? Yes, kita akan sandar tepat. Okay, kita sandar tepat pola ni ke tepi fabric. Pastikan sandar tepat kalau tak nanti lari 1 cm 1 mm gitu. Okay, ingat tanda lipatan mesti sandar pada fabric. Kemudian kita pinkan lah. Sama juga kita pinkan, jangan takut dia tak sakit punya. Okey. Okey, masa you pinkan jangan terlalu tekat dengan ni Jangan pin di atas garisan pemadan ni, tak boleh Okey, kita pinkan. Okey, so dah. Okey, untuk yang ini sudah sandar lipatan. Kejap lagi bila kita gunting dia akan jadi sekeping. Baik belajar, apabila kamu dah siap pinkan yang pola belakang sandar dengan lipatan fabric dengan bagus. Nampak dia sandar pada lipatan. Kemudian kamu ambil balance ini, kamu lipat ke sini. Okey, kita lipat ke sini. Kenapa kita perlu lipat? Sebab kamu perasan tak di sini? Okey, untuk lapik belakang dia perlu sekeping. Nampak dia perlu sekeping kain plain. Manakala untuk fabric ni dia perlu 2 keping fabric plain. Ini perlu 2 keping. Tapi ini tak perlu sandar pada lipatan. Kamu boleh letak gini. Okey, untuk ini
Dia ada tanda lipatan. Perlu sandar pada lipatan, kamu kena letak gini. Boleh? Nampak tak? Ini sandar pada lipatan dan dia masih ikut irah lulus. Okey. Okey gitu. Okey, nampak tak? Ini pun 2 keping tau. Okey, ini pun 2 keping kita lipat. Cuma ini tak perlu sandar pada lipatan, ini perlu sandar pada lipatan. Alright, kamu cuba susun dan pinkan. Kita pinkan yang ini, pastikan dia ikut irah lah. Okey, jom saya senyap saya pinkan. Alright pelajar, Cikgu Wen sudah siap pin. Adakah kamu dah siap pin? Anda boleh stop video dan pergi pinkan Jadi kita lihat keseluruhan. Okey, masa kita susun, ya untuk yang fabric hadapan ni, yang ni depan, ini pun depan Okey, so saya jadikan dia macam ni. Nanti kita boleh gunting untuk yang pola hadapan. Ini pola belakang, pastikan kamu lipat 2. Okey, kemudian tepi ni ada tanda lipatan, so mesti sandar betul-betul bahagian yang kita lipat. Okey, manakala kamu ambil balance tu, kamu lipatkan macam ni, dan ini ialah lipatan fabric nampak? So ini fabric lapik belakang mesti sandar tepat pada lipatan. Nampak? Dia tepat pada lipatan. Kemudian ini dia perlu 2 keping juga. So, tapi dia plain color. So, untuk yang ini, dia 2 keping. Nanti kita gunting dan dia tak perlu sandar lipatan. Adakah kamu dah faham? Okey, kamu ambil gambar ini, send kepada Cikgu Wen untuk semak. Confirm betul, baru kamu start gunting. Sebab kalau you salah susun, misal kata ini terbalik ke, nanti dia tak jadi. Rugi you punya fabric. Alright, send gambar kepada Cikgu Wen untuk semak dulu. Atau sesiapa yang murid bukan anak murid Cikgu Wen, kamu boleh send kepada guru SRT kamu untuk semak hasil menyusun atur sama ada tepat ke tidak. Okey? Alright, nanti patah balik ke sini Belajar. Setelah cikgu dah semak dan bagi kamu thumbs up. Okey, kamu dah boleh mula mengunting. Tapi sebelum kita mula, kita tengok dulu apa peraturan mengunting. Okey, yang soalan ni pun sentiasa keluar masa exam. Kita tengok dengan dekat Okey, mengunting fabric dengan teknik yang betul. Yang pertama, pastikan fabric berada di atas permukaan yang rata. Yes. Kemudian gunakan gunting fabric yang tajam. Okey, adakah kamu ada gunting macam ni? Gunting fabric. Okey, kalau macam ni ialah gunting kertas, mungkin tak sesuai, nanti masa gunting macam tumpul pula. Hati-hati, kalau macam ni kita tak boleh guna pula. Cuba tengok kat rumah anda ada tak yang pisau gunting yang lebih besar gini, yang guna di dapur pun lebih tajam lah. Okey, bagi sesiapa yang ada gunting kain, kalau rasa dia punya mata tak cukup tajam, kamu boleh ambil yang ini aluminium yang kita buat teknik membakar tu kan ada, kamu boleh cuba. Okey, tajamkan dengan menggunting yang kertas aluminium ni. Okey, make sure dia boleh. Okey, make sure dia tajam baru kita gunalah. So, untuk projek ini kamu tengok mana gunting yang sesuai untuk kamu guna. Okey, ready untuk gunting kain. Kemudian letakkan satu tangan di atas pola semasa mengunting. Okey, ini maksudnya masa kita gunting kita kena tekan kita gunting. Okey, tekan. Bukan kita angkat gini kita gunting. Nanti dia punya fabric akan lari ukurannya. Okey, ingat kita kena tekan. Okey, kemudian guna mata gunting sepenuhnya pada garisan lurus. Maksudnya ini, kita kena buka kita punya gunting ni besar mulutnya. Untuk gunting bahagian lurus. Untuk yang ni, hujung mata gunting semasa nak gunting bahagian kecil ataupun lengkung. Maknanya inilah. Bahagian depan ni untuk gunting yang garisan lengkung. Boleh faham? Kemudian pastikan mata gunting runcing berada di atas meja ketika mengunting dan jangan angkat fabric ketika mengunting. Ini sentiasa keluar dalam exam. Jangan angkat fabric ketika mengunting. Okey, tanda pastikan jumlah kepingan fabric mesti cukup. Alright, jom kita mula, kita ikut. Ya, yang pertama, alright. Sekarang saya perlu kamu sediakan seorang cameraman di mana panggil seorang ahli keluarga Okey, bantu kamu ambil sekeping gambar semasa kamu guna gunting ini dan send kepada cikgu.
Sebab saya nak nilai sama ada kamu betul-betul ikut teknik tak. Jadi saya harap kamu minta panduan ahli keluarga dulu, standby seorang dan ambil gambar gini. Belajar apabila kamu sudah dapat kelulusan daripada cikgu anda di mana dia dah semak dan anda boleh mula menggunting. Ingat masa gunting kita utamakan garisan lurus dulu, kemudian tangan menekan pola dan kita guntingkan ikut garisan gunting. Alright, jom kita mula. Belajar, nampak tak? Ini yang susah nak gunting, ini yang senang kan? So kita follow ini dulu lah. Guna mata. Okey, mata hujung gunting. Ingat fikirkan supaya kamu boleh dapatkan, siapa yang kidar pun kamu fikirkanlah macam mana boleh dapat gunting dan jangan angkat fabric. Macam tu. Okey, sedikit ni tak apa. Okey, mata hujung dia. Okey? Boleh? So, belajar nampak tak? Sudah siap satu keping yang sudah siap digunting. Okey, kita boleh lipat dua, letak tepi dulu. Okey, kemudian kita ambil ini. Ada 3 keping, kita macam mana nak gunting? Yes, boleh tekan pola Okey, bila dah siap, ini lulus kan? Okey, ini lulus lebih senang. Ingat pusingkan fabric dan kain. Bukan sendiri orang yang bergerak. Okey, kemudian ini tepinya. Okey, untuk yang ni kita pisahkan dulu. Okey, kita pisahkan dulu supaya senang. Okey, so sekarang kamu boleh rujuk. Okey, ini lebih senang, kita boleh pusingkan. Okey, cikgu pun suka buang yang tepi-tepi dulu. Confirm dia tak mengganggu dan kita boleh bebas menggerak. See? Ini sebab dia lipat hari tu, nampak dia sikit. Okey. Dan satu lagi last. Okay. Alright, dah siap. Belajar, cikgu pun dah siap. Adakah kamu dah siap? Anda boleh stop video dan cuba gunting. Okey, so 1, 2, 3, 4 pola sudah siap gunting. Anda boleh jadikan dia 4 segi tepatlah. Jangan bazir. Nanti ini boleh untuk latihan. Okey, tengok mana-mana yang boleh lagi. Okey, macam ni. Macam ni pun kalau you nak simpan sikit pun boleh. Ini kain lebihan untuk kita buat latihan menjahit. Okey. So, belajar nampak tak? Semua dah siap gunting dan ikut dia punya. Okey, dah siap gunting ikut dia punya kertas pola dan juga design. Ini sebab dia lipat tepat. Alright, ini pun sama, tepat. Okey, so ini keseluruhan cara menggunting. Harap you dah berjaya. Anda stop video dan cuba buat dulu. Baru sambung balik, kita nak memindahkan tanda pola ke fabric ini. Baik belajar, adakah kamu dah berjaya untuk menggunting fabric berdasarkan pola yang telah design? Okey, good job. Jadi kita tikkan di sini dulu. Ya, 2 success criteria sudah berjaya. Marilah kita menuju ke kriteria kejayaan yang ketiga, iaitu memindahkan tanda pola ke fabric. Alright, sangat penting garisan menjahit, garisan pemadan ni mesti
Okey, ditukarkan, dipindahkan ke fabric yang kita nak, baru kita tahu mana jahit. Sebab kita tak jahit di atas kertas pola, kita kena tukarkanlah tanda pola pergi ke fabric. Jom kita tengok. Alatan yang diperlukan ialah kamu sediakan ini roda surai. Okey, kemudian sediakan kertas karbon dan juga ini pembaris. Bagi sesiapa yang tak ada kertas karbon, kamu kena sediakan inilah kapur. Okey, tukang jahit untuk menggantikan kalau you tak ada karbon. Okey, so kita mula dengan ini dulu. Macam mana kita nak tukar pergi ke situ? Okey, kita tengok kertas karbon ni sebenarnya di sini ialah yang tak ada karbon, di sini yang ada karbon. Kan sebelum ni cikgu dalam video sebelum ni cikgu kata bila kita kenakan tekanan terhadap karbon, kertas karbon, kita tolak macam tu. Okey, yang warna karbon akan tukar pergi ke fabric. So kita lipat macam ni dulu supaya bawah dan atas ada karbon. Sebab okey, kain yang kita nak tanda ada dua. So kita letak macam ni. Tengok kita letak di antara fabric. Di antara fabric, nampak? Satu lapisan karbon, kemudian ini lapisan ketiga. Okey, bila macam tu, jom kita cuba kenakan tekanan pergi ke ikut garisan pemadan ni. Jadi dia akan tukar pergi ke fabric kita. Tolak ikut ni. Kalau you takut tersasar kamu nak tolak tu, kamu boleh sandar pada pembaris. Okey, see? Bila you dah tolak sekali, kita tengok apa yang terjadi pada fabric. Jom kita lihat. Okey, belajar nampak tak? Dia ada kesan-kesan pintik warna kuning yang telah dipindahkan ke fabric. So, kita ulanglah pergi ke situ. Okey, ada orang dia tolak beberapa kali supaya dapat kesan yang lebih ni. So, kita ulang proses letak kertas karbon di antara ini. Okey, antara dua fabric dan kita tolak dari hujung ni Baik belajar, jangan lupa pula ini ini ialah lubang putang. Pastikan kamu juga tandakan lubang putang. So kita masukkan di bahagian sini. Okey, kita masukkan di bahagian sini dan kita ikut garisan ini kita tandakan di sini ialah lubang putang. Okey, kemudian di sini kita tandakan sedikitlah. Okey. Alright, so bila dah siap kita boleh buka dan tengok hasilnya Jom kita tengok ada tak hasilnya. Okey, nampak tak? Dia ada kesan-kesan pintik Okey, di tepi sini. Okey, kemudian untuk butang pun ada dia punya kesan-kesan. Okey, good. Okey, nampak? So ini ialah tanda pola yang telah dipindahkan dan dia ialah garisan yang kita nak jahit lah. Alright, so faham So nanti kita akan follow ini iaitu garisan pemadan. Jadi ulang proses yang sama untuk fabric yang lain. Jom kita mula. Baik, belajar untuk lisu ni jangan lupa dipindahkan ke fabric. Jadi kita buka satu jarum peniti. Kemudian kita masuk ke dalam. Okey. Masuk ke dalam, make sure dia kertas karbon tu di tengah-tengah lah. Okey, so sama juga kita nak dapatkan diamond shape tu ke situ. Okey, ini ialah garisan lipatan. Okey, garisan lipatan kita dapat. Okey, kemudian garisan diamond. Okey, yang berpenjuru ni paling penting saya nak kamu buat dengan betul sekali. Okey, so ini pun sama. Tolak bagi ke atas. Okey, pusingkan ini kalau you guna tangan kanan.
penjuru ini mesti tolak ke atas. Okey, kemudian ini pun sama. Okey, boleh. So, keseluruhan okey, sudah pindah tepat dia punya diamond shape. Okey, jom kita lihat apa yang jadi. So, okey, see? Nampak tak? Okey, diamond shape sudah ada. Tepi pun sudah ada. Okey, walaupun dia tak terang sangat tapi elok dah. Kita dah boleh mula jahit ikut ni. So, kita dah siap. Ini pun sudah pindah bola. Jangan hilang Letak tepi siap-siap. Kita teruskan dengan lapik. Okey, teruskan dengan lapik. Seterusnya kita akan buat yang ini, yang last kali kita cuba sama juga cara dia. Ya, kita buka ini. Kita siap. Okey, so sudah siap, nampak pintik-pintik ni. Okey, boleh? Okey. Alright, belajar didapati yang bahagian sini dia ada tanda, tapi di bahagian sini tak ada tanda pula. Ini yang menjadi masalah kalau kita nak jahit. So, kita pinkan semula dulu. Kita ambil balik pola ini. Alright, belajar sudah siap pin balik. Okey, so sekarang kali ini kan tadi macam ni kan kita letak macam ni. Jadi sekarang kita buka balik Kita buka, kita try dulu satu. Okey, kali ni kita hadap macam ni je. Sebab yang atas kita tak perlu lagi, jadi tak perlu macam ni lah. So kita try sekali lagi, tengok jadi tak. Okey, kita try. Alamak, memang tak akan kena. So, apabila carbon tidak melekat pada fabric, walaupun kita dah try banyak kali, okey, so kita terpaksa guna satu cara lagi lah. Okey, kita buka balik. Okey, tak membantu kita, kita boleh guna satu lagi iaitu kapur. Okey, dan juga kita guna balik ini. Masih ingat tak masa kita lukis dia macam ni kan? Okey, 0.75 cm kan. Siapa yang tak nak guna ini, kamu boleh guna yang berbaris lah. Okey, so cikgu pun akan guna ini. So saya ambil Okey, fabric yang bercorak ni membuat sedikit hal lah. So bila dah siap macam ni, dia sudah ada nampak okey, sedikit kesan garisan yang warna merah ini. Okey, so saya ulang Okey, untuk yang ini 1.5. Okey, 1.5 hari itu kan. Okey, 1.5. So kita ambil ini 1.5. Baik belajar, ini hanya cara sekiranya you punya fabric tak melekat pada carbon. Kalau ini tak jadi, terpaksa kamu guna kapur Okey, kapur tukang jahit untuk dapatkan garisan pemadan ini. Okey, boleh. Jangan lupa pula yang ini. Okey, yang ini. So, kamu boleh letak di sini. Okey. Okey, kita letak di sini tepinya. Sini Okey, tanda pola di sini. Dan tanda pola di sini. Okey, di sini satu. Di sini satu. Okey, so anda dah dapat dua lubang putang dengan dia punya ini. Okey, sangat match. Okey, nampak dia punya ini match dengan ini. Okey, tepat pada garisan. Ini pun sama, tepat
pada garisan merah ini. So ini satu cara lah sekiranya kamu punya fabric tak mau ambil yang carbon ini. Okay, so adakah kamu dah faham? Okay, so kita checking boleh tak semua ni? Okay, ini bahagian depan. Okay, ini depan. Boleh? So, okay, ini pula kat tepinya. Ni satu lagi lapik di sini. Okay, so keseluruhan nampak jelas tak? So, untuk yang ini kita boleh simpan. Okay, belajar sekiranya berlaku apa-apa, kesilapan jahit ke, salah potong ke, kita masih boleh pakai balik pola untuk dapatkan fabric. Okay, so kita pinkan dan kita lipatkan, simpan elok-elok yang ini. Setelah kamu dah ada semua tanda-tanda pola ini, ni sekeping lagi. Okay, yang ini pun sudah siap lapik dia. Ada tanda, nampak? Okay, untuk yang ini pun ada tandanya. Ada tak? Ya, ada Okay, ada tanda pola. Kemudian kita tengok yang bahagian belakang ni pun ada lisu ya, ada lisu. So, keseluruhan dah boleh jahit jadi kan? Kita dah boleh jahit ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Kita cantumkan, dia akan jadi satu vest. Ya, kita semak kriteria. Ya, hari ni kita berjaya susun auto. Kita berjaya gunting. Dan kita berjaya untuk memindahkan tanda pola. Ya, syabas dan tahniah. Kita jumpa lagi di video seterusnya dan kita akan mula jahit. Okay, alright. Tepuk tangan untuk diri sendiri Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.